Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung ya. Salam. Kita dah buat ayat sampai ayat 2 ni kita dah buat ni. Okey. Tapi kita dah habis sampai last week kita tengok okey, ayat 2 ni Allah kata dibagi amaran yunziru ba'san syadidan. Allah bagi amaran azab yang teramat amat keras dari sisi. Kenapa cakap dari sisinya? Sebab dia nak bagi tahu azab Allah dengan azab manusia tak sama. Kalau azab Allah tu dia bagi tahu yang keras ni azab daripada Allah, maknanya sangat keras. Lepas tu tujuan kedua, kitab diturunkan nak bagi berita baik untuk siapa? Last week kita dah tengok ni ni kita recap aja. Berita baik kepada satu orang-orang beriman. Last week kita tengok apa ciri-ciri orang yang sebenar-benar beriman. Dekat Sajdah dekat ayat 10, ayat 11 sama adalah ada 6 ciri orang-orang yang beriman tu. Lepas tu orang beriman je tak cukup. Orang-orang beriman yang ya'maluna sholihat, mengerjakan amal-amal soleh. Lepas tu kita pun dah tengok amal soleh ni apa dia punya syarat dia. Satu apa amal soleh ni mesti ikut sunnah Nabi ya. Walaupun amal tu baik tapi tak ikut sunnah Nabi belum dikira amal soleh. Lepas tu ikhlas kerana Allah. Kita sampai situ betul. Lepas tu annalahum ajron hasanah. Sebab I kata ni kita nak tengok ajron hasanah ni kan. Ajron hasanah ayat 2 ni sebenarnya dia sambung sikit dengan ayat ketiga tu makithina fihi abada tu. Kita buat kejap lah. Okey. Makithina fihi abada. Macam tu kan? Makithina fihi abada. Betul Okey. Ayat 3. Okey. Makithina. Okey. Siapa belajar Arab dia tahu lah ni isim apa. Makithina dia letak mereka tinggal Dia ni orang-orang yang tinggal Orang-orang yang menetap. Apa ni makitha ni maksud dia apa menetap. Macam tu lah. Siapa yang I bagi share lah. I bagi share. Siapa yang tak belajar Arab pun tak apa. Tapi kamus Arab ni sangat berguna Kalau macam kita nak tahu maksud dia, kita letak aja dia punya root word tu. Itu makitha. Tinggal berdiam, bertempat macam tu maksud dia. Makatha tu maksud dia bertempat. Makithina orang-orang yang menetap, yang bertempat lah. Okey. Orang-orang yang menetap atau bertempat fihi di dalamnya. Dalam Okey. Nya ni siapa Faizah? dalam ni syurga tu. Syurga muannas. Okay, abada ni seorang tahu Oh, selama-lamanya. bukan Betul. muannas muzakkar. Ha. Fihi. Okey. Syurga Ini menetap di siapa? dalam. Ajron hasanah. Tu. Ajron hasanah tu laki perempuan? Laki kan? Okey. Okey clear tak apa. Siapa yang tak baca Arab dia tak apa. Tapi kita di dalamnya ni di dalam ni ajron hasanah ni yang baik, balasan yang baik. Okey, kita ambil yang ni dulu. Ajron hasanah Kalau ajron hasanah tadi kita cakap apa? Balasan yang baik kan? Okey. Balasan baik kalau Allah tak kata annalahum jannah, tak kan? Allah kata apa? Ajron hasanah. Ada sebab kenapa dia cakap ajron hasanah? Kenapa dia tak cakap jannah? Okey. Kalau kita tengok balasan baik ni, syurga balasan baik tak? Baik. Iyalah. Ya. Itulah paling baik kan? Paling baik. Ya. Tapi syurga saja ke balasan baik? Tak Ada kan? lah ni. Apa lagi? Dalam balasan baik, kubur terang kan? Balasan Kalau baik tak? kat dunia tu dapat balasan Ya. baik. Iyalah, kubur lapang. Kalau kubur lah. Kalau kat dunia, hidup tenang kan? Kan? Sebab kalau kita kata kaya, tak semesti baik kan? Ada orang kaya, dia jahat. Macam benda-benda macam tu bukan balasan baik. Tapi tenang, tak ada orang kata hidup dia tenang. Ya Allah, malangnya hidup dia. Tak ada kan? Kalau hidup tenang ni, mesti kita kata dia baik lah. Hidup dia baik lah. Kaya ke, tak kaya, tak semesti Kadang kalau kaya, tak mesti hidup dia happy kan? Kalau dia famous, katakan popular macam artis-artis kan? Tak mesti happy lagi kan? Kalau dia berilmu, belum happy. Tapi kalau hidup tenang ni, mesti orang kata, iya untungnya dia hidup tenang. Tak ada orang yang waras kata
Kesian hidup dia tenang. Tak ada Sikit kita kata dia ish baik. Tapi nak kata balasan baik ni bukanlah syurga saja kan, tapi syurga ni paling baik lah kan. Dia paling baik. Maknanya nak masuk syurga tu kubur mesti dah terang lah tu, dah aman lah. Kat masyar kan, masyar dapat apa? Dapat makan kan. Dapat Dapat apa, dapat dapat teduh teduhan, kan. teduhan. Dapat teduh. Ni semua balasan baik kan. Ganjaran baik lah ni semua ni. Tu pasal Allah pakai umum. Annalahum, bahawasanya bagi mereka ganjaran yang baik. Dia tak cakap syurga je. Ganjaran yang baik ni apa-apalah balasan yang kita nak dapat. Ganjaran tu baiklah. Okey, sekarang kita tanya diri kita. Tapi balasan yang paling baik syurga lah kan. Lepas tu kita sambung, dia kata, makithina fiha abadan. Maknanya mereka tu, orang-orang tadi tu, ni dalam keadaan ni, hal ni, tapi tak apalah. Dalam keadaan orang ni, tinggal dekat situ, dekat ajaran hasanah ni, apa-apalah yang dapat selama-lamanya. Tapi ni spesifik cakap pasal syurga lah. Tinggal selama-lamanya. Okey, kita tengok ajaran hasanah dulu. Kita dah tahu dah nak dapat ajaran hasanah. Lepas tu nak duduk ke ajaran hasanah ni selama-lamanya. Ayat 3 tu. Okey, sekarang kita tanya diri kita. Sebab kita baca Quran ni bukan nak translate aja. Kita nak baca Quran ni, kita nak semak diri kita. Okey. Ajaran hasanah ni kalau daripada Allah, itulah dia. Syurga yang paling baik tu, syurga lah kita nak dapat. Okey, kita bawa kat bumi sebab kita nak cek diri kita. Kalau kat bumi ni, kalaulah ganjaran yang baik, sebenarnya orang Arab bila dia cakap ajron tu, dia sebenarnya upah. Kalau gaji kita tu kan, gaji tu, dia cakap ajron. Itulah upah. Buat kerja dapat upah, ajron. Harfiah dia lah. Okay, tak apalah. Dapat upah. Okey, katalah ke atas dunia ni, kita masih bekerja kan. Bos kita kata ganjaran yang baik kalau bos nak kasih dia bagi apa? Bonus. Bonus. Semua tahu. Ramai yang kerja bagi bonus. Okey, katalah bos kata, okey. Dia kata, Ina kerja lagi. Ina Zaini, awak kerja bagus tahun ni nak bagi bonus 1 tahun. 12 bulan, dia kata. 200,000, dia kata. Seronok tak kita? Seronok kan? Kalau kita kerja kerajaan ke, kita Perdana Menteri ke kan, dia kata, oh bagus, awak kerja sangat bagus. Kita bagi datuk, dia katakan. Kita pun excited lah kan. Suka tak? Suka. Dapat datuk, lepas tu dapat kereta, lepas tu dapat rumah, dia kata. Itulah ganjaran kan. Itu kalau atas dunia. Okey. Sekarang Allah kata, siapa yang ya'maluna sholihat, annalahum ajran hasanah. Allah kata dapat ganjaran yang baik. Dia kata, ganjaran yang baik kalau dari Allah lagi bagus ke dari bos lagi bagus? Allah lah. Tak payah tanya kan? Kepada Allah. Okey, sekarang semak diri sendiri. Tadi bos nak kasih 200,000 lagi seronok ke baca ayat ni lagi seronok? Takut nak jawab kita Takut kan? nak cakap. Takut nak cakap kan? Sebab Mulut termasuk cakap. I pun kita kan cakap 200,000. Itulah kau bos. Yang kita nampak. Yang tu kita nampak kan. Itulah masalahnya kita ni. Kenapa kita tak seronok bila baca ayat ni? Allah nak bagi syurga. Dia nak suruh amal soleh je. Tak payah pergi kerja pagi petang, tak payah. Tak payah pening-pening pergi meeting, tak payah. Amal soleh je. Sebab kita nak tanya diri kita kan. Kita nak baca ayat Quran ni sebab kita nak semak diri kita. Bukan nak baca, nak translate aja. Bukan nak faham je ajaran hasanah tu apa. Ajaran hasanah ni memang ganjaran yang baik daripada Allah. Untuk siapa? Yang orang yang beriman tadi itulah. Ganjaran baik ni. Tapi sekarang kita semak diri kita. Itu yang kita semak tu. Kita seronok. Bos kita nak kasih duit ke? Kita seronok Allah cerita ni ayat ni. Kita excited tak ni? Excited tak ni? Kalau kita tak excited, kalau kita tak, sebab kenapa saya tanya? Kenapa excited tak? Sebab bila bos kata nak bagi kita 12 bulan bonus, kita excited tak? Dah plan dah nak beli apa? 200,000 dia nak beli sikit, nak beli kereta. Melancong. Okay lah. Kan dah plan kan? Excited kan? Hati tu seronok kan? Sekarang kita banding. Bila kita baca Allah kata, Allah janji orang yang beramal soleh ni ada ajuran hasanah. Excited tak sama macam tu? Sebab kita je boleh jawab. Kalau kita tak excited kan, kenapa tu? Kita tak percaya ke janji Allah? Itulah petanda dia. Kan? Tak yakin ke dengan janji Allah ni? Allah janji ni. Tu yang kita baca kitab ni, Allah nak janji benda ni.
Kita tak berlumba-lumba ke? Kita tak seronok ke? Kita tak bekerja ke nak benda ni? Sebab benda ni kita je boleh jawab. Kalau kita tak rasa macam tu ni, kenapa ni? Kenapa kita tak rasa excited? Padahal untuk dapat syurga tak penat macam kerja macam kat dunia pagi sampai tak payah. Allah suruh mengaji dari pagi sampai malam, tak kan? Solat 5 kali, solat 10 minit je pun. Mengaji, suruh mengaji pagi sampai petang. Tak. Dia kata baca satu ayat ni faham, amal. Sudah. Baca satu ayat je. Baca faham, oh kena buat macam ni rupanya. Ya, sudah ikut. Itu je. Mana lagi penat? Ulang alik pergi kerja ke ulang alik pergi masjid? Alik kerja penat dengan jam kan? Tapi kita kejar yang mana? Itu yang kita kena semak diri kita tu. Padahal Allah nak bagi ni, dia bukan syurga saja. Syurga ni memang yang paling baik lah. Kita tengok ayat Toha. Ini Toha 124. Okay, kita tengok apa janji Allah ni. Surah 21 ayat 124. Okay. Ini dia. Ni. Waman a'rada. Allah kata zikri peringatanku. Peringatan Allah datang dekat mana? Ni dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, macam tu kan? Quran. Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Quran lah. Fa innalahu, dia kata maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dia kata. Maknanya opposite ni Allah nak cerita siapa yang berpaling daripada peringatan dia, kehidupan dia sempit. Maknanya siapa yang tak berpaling, siapa yang ingat lah ingatannya, hidup dia apa? Lapang lah. Lapang. Ini Allah nak bagi ni. Hidup lapang hati tenang kan. Hidup dia lapang aja. Lapang bukan makna kaya, lapang bukan makna famous, bukan makna lapang ni hidup kita tenang kan. Allah nak bagi ni. Maknanya ajran hasanah ni termasuk tak dekat dunia? Termasuk kan? Ganjaran yang baik ni kat dunia pun kita rasa dah. Tapi yang paling baik tu kita nak rasa di akhirat lah. Tapi Allah janji ni. Tapi Allah janji siapa yang berpaling di hidup dia sempit. Siapa yang tak berpaling ni maknanya hidup dia lapang. Berpaling tu maknanya siapa ikut ni Quran ni yang kita duk baca ni. Maknanya balasan baik ni termasuklah hidup tenang, hidup lapang kat dunia ni. Masuk kubur pula lapang. Padang mahsyar dapat teduh pula. Dapat makan, dapat baju. Sampailah sirat cepat kan. Sampailah kita masuk syurga. Semalam ke hari apa yang kita duk cakap pasal nikmat-nikmat syurga sabipun kan. Apa yang kita nak dapat. Okey, sekarang ni kita nak tanya diri kita ni Allah kata makithina fihi abada. Nak duduk dalam tu selama-lamanya. Nikmatnya selama-lamanya. Duduk atas dunia berapa lama kita ni? 70 tahun je kan? 70, 60 ke 70 tahun. Itu je. Kita nak hidup pun yang kita nak menikmati sangatlah nikmat dunia ni. Allah kata orang yang dapat ni ajran hasanah ni selama-lama. Dia nak bagi selama-lama. Okey. Apa nikmat Allah yang sedap best sangat ada kat syurga ni? Mari kita buat list Apa dia yang tak ada di dunia Nikmat di syurga yang tak ada di dunia. Apa dia? Kita belajar dah ni. Apa? Kita tak heran dengan bidadari. Kalau lelaki bidadari dulu lah yang dia sebut kan. Ada anak-anak muda. Anak-anak muda wildan. Dapat melihat Allah. Makan. Macam I makan tak putus-putus. Tak tidur, buat tak pergi tu. toilet. Duduk atas pelamin tu. Makan tu tak putus. Duduk sandar-sandar. Dah lah makan tak payah buat Ya, kita baca ayat kita makan minum. Ada apa lagi tu? Istana daripada emas, daripada permata, tempat kita duduk, kapet kita daripada sutera, bajunya dengan sungai-sungai. Di syurga ada sungai, 4 jenis sungai, ada air madu, ada air susu, ada air khamar, arak. Minum je. Tak mabuk. Ini semua benda yang tak ada kat syurga. Kita nak imagine pun tak boleh. Nak duduk kat sini selama-lamanya tau. Nak duduk selama-lama kat sini. Tak ada sakit, tak ada tua, tak ada sedih, tak ada stres, tak ada cemburu. Happy je. Tu saya kata dalam kelas saya tu saya cakap.
Apa saat kita paling happy atas dunia ni dulu? Dapat bonus? Kan? Ke masa kahwin? Mata Ke duitan. masa dapat Dapat anak. ke? Bukalah, Anak. bukalah, bukalah video, bukalah muka Dapat bagi susu. tengok. Okey. Yang kali masuk kelas biarlah lawa. Wah. Masuk kelas biarlah Bon. lawa kan. Lawa Taman dah ni. syurga biarlah lawa. Mami lagi. Tapi kan nak kata apa tu, apa nak cakap tadi? Happy. Apa saat paling happy? Dapat anak. Okeylah, dapat anak. Nak dapat Happy. anak pasal seorang Sakit je. lah. Dah Okey. dapat anak. Happy kan? Dapat anak sakit. Okey, tak apalah, dapat bonus kan. Saat happy tu selama-lamanya lah. Can you imagine? Ingat tak saat happy, paling happy kita? Masa bertunang ke? Masa dapat boyfriend ke? Yang paling happy, seronok tu kan? Itulah dia. Kawan. Selama-lamanya. Rasa puas hati, rasa happy tu, itulah syurga. Kita pula buah-buahan kita makan kita di syurga ni dah lah tak payah masak. Order je. Order pula tak payah bangkit. Kalau kita tengah duduk, buah-buahan tu dahan je jatuh elok-elok je kita nak capai. Kalau kita tengah berdiri, dia jatuh elok-elok kita capai. Dia ikut kedudukan kita. Kita tengah baring, dia tunduk lagi bawah lah. Supaya kita ni tak payah buat apa-apa lah. Macam tu lah Tak syurga. penat. Tak payah buat apa, tak penat. Macam tu lah syurga. Siapa kata? Quran lah yang kata. Ya al-insan kita dapat kan? Wadaniyatan alaihim zilaluha wa kutufiha kan. Dia tundukkan pokok-pokok buah-buahan ni supaya kita senang ambil. Kita kat atas dunia, ni Allah nak bagi tahu kat kita ni selama-lama. Kita excited tak ni? Nak duduk ni selama-lama. Pasal Allah cerita di syurga ni betapa senang sampai nak makan pun tak payah bangkit. Makan pertama kali rasa lain. Makan buah yang sama second time, rasa lain pula. Yang ketiga, rasa lain lagi. Kita continue tak makan. Kalau kita makan, rasa dia sama je rambutan tu kan. Sama Bosan. je. Kita bosan, kita berhenti makan. Tak. Nama je rambutan. First bite lain. Pokok lain. Tapi rambutan, lain. Sentiasa makan tak? Makan je kita. Tak gemuk tak? Jangan takut. Tak ada Tak ada toilet. gemuk. Tak ada gemuk. Makan je. Mana dia tak tidur. Makan happy je. Kita atas dunia, siapa yang kuat makan durian ni dia faham lah. Atas dunia nak makan musang king, dia kata paling sedap I tak makan durian sangat. Apalah. Musang king. Nak makan musang king, nak kena buat apa dulu? Duit. Keluar duit. Dah keluar duit. Keluar duit dulu. Tak ada duit tak boleh beli musang king kan? 1 kilo berapa? RM90 ke berapa kan? Dah puluh Punya ke apa dah. Mahal. kulit dia punya berat kan? Tapi nak makan kan, suka durian kan? Ada duit dulu, kena kerja dulu. Lepas tu pergi pula cari kat warung ke kat mana kedai tu kan nak pilih pula dulu. Lepas tu nak kopak lah pula. Allah, buat tak elok pula. Rugi Allah. Tak payah. Dekat syurga tak payah. Allah kata semua yang susah-susah ni tak ada dah. Dekat syurga ni semua seronok aja. Ini yang janji Allah. Okay, sekarang kita tanya. Kat dunia ni Allah kata kita duduk 60 ke 70 tahun dah kata Nabi. Maknanya apa? Sementara kan? Sementara je. Dunia ni sementara. Banding dengan syurga selama-lamanya. Selama-lama tu maksud apa? Selama-lama. Tak keluar. Tak berhenti-berhenti. Abadi. Tak berhenti-berhenti kan? Kita kalau kerja atas dunia ni, dapatlah makan EPF kita yang kita kerja 30 tahun tu. Tapi kita duduk atas dunia 70 tahun. Duk buat amalan soleh ni, sikit je kan? Tapi Allah nak bagi selama-lama. Padan tak? Kita buat setitik, Allah bagi 1 baldi. Macam tu lah. Kita bayar 10 sen, dapat banglo emas. Macam tu lah. Jangka Sebab padan kan. macam tak padan. Punyalah baik Allah nak bagi. Itu pun kita tak kejar. Itu kita nak tanya diri kita ni. Allahu Akbar. Kenapa kita tak kejar ni? Padahal yang kita nak bayar ni sikit je. Sebab 70 tahun Tak compared cukup tu. kesedaran. Betul lah tu. Sebab apa? Mungkin kita tak Tak baca faham. atau tak apalah. Macam-macam kan? Tak faham. Tak datang masuk dalam hati. Tapi kita nak kena beritahu ni. Allah kata hidup atas dunia ni 70 tahun buat ibadat pun 30 tahun je kot. Ke 40 tahun je kan. Masa kita nak baik Kecil-kecil tu. tak kira Sebelum kan? kecil-kecil tu tak ada. Kita tak baik lah. Kan ada lah yang kat sini memang baik dari kecil Baiklah kan. Umur 30 tahun baru nak baik kan. Jadi
Kita fikir, oh Allah, hai, buat ibadat kita itu pun bukannya 24 jam buat ibadat kan. Sikit je. Tapi Allah balas tu. Makithina fihi abada. Selama-lamanya. Ayat-ayat lain akan cerita detail. Apa nikmat-nikmat dalam syurga ni. Nabi kata Nabi kata rahmat yang kita duk kejar atas dunia ni 1/100 je daripada nikmat-nikmat yang Allah nak bagi. 99 lagi dia simpan untuk kita di akhirat. Jadi dunia ni tak ada apa-apa lah. Apa bukti Allah pandang dunia ni tak ada apa-apa? Apa bukti? Boleh Apa bukti dia? hancurkan Macam dia. fikir. Kiamat. Sebab lepas ni dia kiamat, dia hancur je. Tak ada nilai sikit pun. Ada apa atas dunia ni? Ada piramid. Ada apa lagi? Ada Taj Mahal. Ada Great Wall. Hancur je semua. Tak ganti pun. Habis je. Gitu. Itulah nilai dia. Dunia ni. Dekat Allah. Tak ada nilai. Buruk je. Tapi kita ni duk kejar kan? Kita duk kejar nak simpan dunia ni. Kenapa? Kenapa kita tak percaya dekat Allah? Allah kata ni, annalahum ajran hasanah. Untuk kita ni dia bagi tahu. Ada ganjaran yang baik. Ganjaran baik ni ulama pun bagi tahu. Ganjaran baik ni apa? Semua-semua yang baik lah. Yang paling baik yang kita nak kejar ni syurga lah. Syurga ni paling baik ni. Balik kepada kita tanya diri kita sendiri tadi kan. Nak semak ni, nak dapat syurga duduk selama-lamanya. Baca ayat ni seronok ke tadi? Ini baru bos cakap tak seronok. Okey lah. Husband kita cakap, wah yang okey lah. You tolong I buat kerja apa-apa semua kan. I nak hadiah you kereta, BM 1, set diamond 1 semua dari kaki sampai kepala. Kan? Excited tak? Lompatnya Excited tak? Lah kepala dah tua-tua nak Ah, pakai diamond. tak ada lah. Kepala. pakai mana tu? Seronok. Tak, kita macam Barat nak bawa ni. ye kan? Gitu kan? Pakai hidung. Ye kan? Kita baca ada tak yang baca ni? Ye, ajaran hasanah ada. Ada. Tak faham. Kan? Ada tak? Padan, patut tak kita ni? Kita dari patut tak kita ni? Ya Allah, Allah nak bagi yang paling bagus. Lepas tu, dekat akhirat ni kena ada duit ke? Nak makan musangking? Tak payah. Dah lah nak bagi selama-lamanya. Allah nak bagi 100 kali lebih baik daripada dunia. Free. Oh, Allah free. Nak apa pun ambil je dah. Tak payah duit, tak payah apa. Ambil je. Apa nak? Kita ni nak kat dunia ni yang duk kita kejar ni kena bayar kan? Tak ada orang bagi free. Kena bayar. Cari duit lagi kena bayar. Pergi kerja pagi petang jamnya lagi nak dapat duit, nak dapat bonus kan? Susahnya. Tapi kita kejar yang tu lebih ke? Kita kejar yang ini lebih. Itu bukan nak tanya sekarang nak jawab. Itu kita nak jawab. Kita nak, you have to be honest with yourself kan? Kita tanya mana satu patut ke kita tu? Macam tu kan? Nikmat dunia yang sementara yang penat nak ambil ni masa nak ambil pagi petang kerja ni. Patut ke kita habis lebih masa kat situ? Patut ke kita kejar yang itu? Sedangkan kita baca Quran kita tak faham. Banyak tak yang kita tak faham? Termasuk ayat banyak lagi yang kita tak faham kan? Kita baru faham sikit-sikit je. Maknanya banyak lagi pesanan-pesanan, banyak lagi pengajaran-pengajaran yang belum sampai kat kita. Sebab kita baca dalam keadaan tak faham. Betul tak? Kita baca tadarus apa semua kan dalam keadaan kita tak faham kan maksud ayat kan. Yes. Itulah peringatan untuk kita peringatan untuk kita. Allah kata annalahum ajron hasana, ada ganjaran yang baik. Makithina fihi abada, selama-lama kat situ. Okey, sambung ayat ke berapa dah? Ke nak stop? Bolehlah buat ayat dia Yunzira kan. Panjang. Wayunzira. Kalau tak panjang kita okey, wayunzira allazi dia pakai okey boleh dah. Baca. Wayunzira allazi qalu ittakhadallahu walada Ke depan. Wayunzira allazina qalu
Ah, ittakhazallah walada. Okey. Walada gitu 4. Okey. Dan kalau ni kita cakap dan ni apa ikut siapa ni? Maknanya Yunziro ni tadi kita dah baca kan? Dan dia ikut siapa ni? Ni tujuan kitab ni diturunkan tadi apa? Liyunziro kan? Untuk memberi peringatan azab yang teramat keras. Wah lagi. Dan yubashiro memberi berita gembira. Dan sambung lagi lah. Dan dia tu diturunkan untuk apa? Dan untuk ia memberi peringatan allazi orang-orang yang qalu telah mereka berkata. Okey, dia nak bagi peringatan ayat 4 ni dia specify. Ayat 2 dia tak cakap Ayat 2 ni kita baca macam ni kan. Untuk memberi peringatan azab yang teramat-amat keras dari Allah. Untuk siapa? Dia tak bagi tahu kan? Okey, yubashirul mukminin dia bagi tahu kan? Memberi peringatan untuk siapa kan? Memberi peringatan pula. Memberi berita gembira dia bagi tahu kabar gembira untuk siapa dia bagi tahu kan? Orang beriman yang mengerjakan amal soleh. Peringatan dia pun dia bagi tahu. Annalahum ajrun hasanah makithina fihi abada. Disambung tu cerita selama-lama. Ajrun hasanah. Tapi Paksan Syadidan ni nak memberi peringatan ni untuk siapa? Ayat 4. Okey. So dia bersambung cerita tu. Nak memberi peringatan tadi tu untuk siapa? Wa yunzirul ladzi orang-orang yang mereka berkata ittakhaza telah apa Faizah? Apa dia? Mengambil Mengambil oleh oleh Allah akan anak. seorang anak. Okey. Dia specify. Ayat 4 ni nak bagi peringatan apa? Ba'san syadidan. Peringatan tu azab yang tak amat-amat keras. Dia nak bagi kat siapa? Dia nak bagi kat orang yang terutamanya orang yang kata Allah ni ada anak. Ni siapa yang kata macam ni? Nasrani. Kristian. 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 Bukan Kristian saja kan? Nasrani. Hindu pun kan? Hindu pun sama. Hindu pun sama kan? Dia sembah berhala. Dia kata Tuhan dia ada anak kan? Shiva ada anak Ganesh lah. Ganesh tu jahat dulu. Dia penggalnya kepala. Lepas tu digantinya kepala gajah kan? Tak apalah kalau tak tahu. Itu cerita orang Hindu lah. Cerita orang Hindu dia percaya macam tu lah. Dia punya apa tu? Tuhan dia percaya benda tu Tuhan. Macam orang Kristian percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan. Tu Tuhan dia kata. Tapi Tuhan dia ada anak, ada isteri. Lepas tu pergi kejar isteri orang. Pergi tinjau orang mandi. Kalau kita baca Hindu punya Tuhan dia nak gelak pun ada lah. Pasal cerita Hindu tu kadang-kadang kita Masya Allah. Aduh, kadang-kadang masuk logik tu macam sangat-sangat mencabar lah. Nak masuk logik kita kan. Tapi macam tengok jugalah ya. Ibu tak tengok lah. Tapi tu sebab kitab dia macam tu. Dalam kitab dia pun cerita dia pun tak masuk, tak boleh masuk akal cerita dia. Tapi inilah dia. Orang-orang yang berkata Allah tu ada anak. Bukan Allah, Tuhan tu lah. Allah tu ada anak. But specifically, orang Yahudi pun kata anak Tuhan malaikat kan? Yang perempuan kan? Dia kata Allah ada malaikat, ada anak perempuan. Malaikat. Orang Kristian kata Nabi Isa tu anak Allah, son of God. Dia kata specifically Allah nak bagi amaran dekat orang yang ni. Call ita. Okay. Next week kita sambung sebab panjang cerita dia. Sebab dia punya golongan-golongan ni yang qalu ittakhazallahu walada. Yang katakan Allah tu ada anak. Ni kan kita kena pecah sikit lah. Siapa yang kata-kata macam ni Cukuplah. Masa pun dah nak habis, semua nak besok kerja. Okey, kita sambung minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelemahan semua dari yang baik semua dari Allah, yang tidak baik di kelemahan saya minta maaf banyak-banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.